Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-syaikh Abu Abdullah Husain Nasir bin Muhammad Taib al-Mas'udi al-Banjari syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan lagi pengajian kitab kita, iaitulah kitab Hidayatus Sibyan fi ma'rifatil islami wal iman. Moga-moga dengan pengajian ini akan memberikan kefahaman kepada kita tentang urusan dan hal-hal agama kita, sehinggalah kita dapat melaksanakannya mengikut landasan syarak yang sebenarnya. Maka dengan itu Allah menerima segala amalan kita dan diberikan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda dan mengampunkan akan segala dosa-dosa kita, sama ada yang dahulu, sekarang ataupun yang akan datang, dan akhirnya ditempatkan kita di dalam syurganya nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 5, kitab Jawi lama, muka surat 5, pada sifat yang ke-13-nya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Ke-13-nya kalam, artinya berkata-kata Allah Ta'ala. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang maujud,
yang berdiri dengan zat yang mewajib bagi zat akan kaunuhu mutakalliman, yang ta'aluk ia dengan barang yang ta'aluk dengan dia oleh ilmu, iaitu sekalian yang wajib dan yang mustahil dan yang harus, akan sebagai ta'aluk dilalah. Lawannya al-bukmu, artinya kelu, iaitu mustahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, artinya telah berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan beberapa perkataan. Baik, kita sambung sifat yang seterusnya, iaitu sifat yang ke-13. Dan sampai ke sifat 13 ini mengikut kaul Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Maka lengkaplah bahagian asas bagi pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia kenapa kita kena mengaji benda ni? Supaya mengesahkan kita ni akidahnya betul, iaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Tak nak yang lain. Kerana yang lain ni tak betul. Tak betul, sesat. Ada yang syirik, ada yang kafir. Jadi bila terkeluar akidah, maka jadi kafir. Bila jadi kafir, duduk dalam neraka lah selama-lamanya. Jadi untuk memastikan kita ni tak terkeluar akidah kita, maka kita kena mengajilah akidah yang betul, iaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah adalah mengikut pegangan Asy'ariyah, yakni Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Mana dia Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari? Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ajar kepada kita dulu lagi lama dah ni. Ni beratus tahun dah ni ilmu ni. Ajar pada kita iaitu sifat 13. Yang ni sifat yang pertama, wujud hari itu kita mengaji, sampailah sifat yang ini 13 ni. Maka inilah yang disebut sebagai Asy'ariyah. Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Kalau golongan Wahabi dia tolak. Wahabi dia tolak sifat 20 ni, sifat 13 ni semua dia tolak. Dia tak pakai. Maka inilah yang disebut sebagai sesat. Jadi jangan terpengaruh dengan dakwah-dakwah yang boleh mengeliru dan menyesatkan kita. Ni zaman kita ni zaman fitnah. Kalau tak jaga betul-betul, iman tu cabut bermudah-mudah sahaja. Iman bukan duduk pada kopiah. Kalau duduk pada kopiah kita boleh lekat kopiah atas kepala, tak cabut dah, kan? Tapi iman bukan duduk pada kopiah, iman bukan duduk pada baju Melayu, iman bukan duduk pada janggut, bukan duduk pada jubah. Iman duduk di dalam hati. Sekalipun seorang anak muda kopiah tak pakai baju t-shirt seluar jin, tapi iman dia betul, akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia yakin dengan 13 sifat yang ada pada Allah Ta'ala dengan keyakinan yang wajib, dan dia mengaji, maka akidah dia lebih tepat. Berbanding ada seorang walaupun imam tapi pakai jubah, pakai serban, janggut, tapi akidahnya tak ada. Ahli sunnah wal jamaah, dia tak percaya pada 13 sifat daripada yang wajib daripada Allah Ta'ala, ataupun dia tak mengaji sehinggakan dia sangka 13 sifat ni tak ada pada Allah. Akhirnya dia ini adalah kafir di sisi Allah, walaupun pakaiannya mengikut pakaian sunnah. Jadi akidah itu lebih utama sekali. Baik, jadi yang kita nak mengajinya ini iaitulah sifat ke-13-nya. 13. Yang ke-13 dah. Jadi kata Syekh, macam biasalah kita kena bawa 5 perkara. Pertama, nama sifat. Yang kedua, erti sifat. Yang ketiga, makna sifat. Yang keempat, lawan sifat. Yang kelima, dalil sifat. Jadi yang pertama, nama sifat. Nama dia kalam, kaf lam alif mim, kalam. Itu yang pertama. Yang kedua, erti sifat. Erti kalam tu, apa tu kalam tu? Artinya kalam itu ialah berkata-kata Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala itu berkata-kata. Berkata-kata macam mana? Macam kita kata ni ke? Cakap-cakap gini, kan? Lepas tu cakap Allah tu macam mana? Cakap tak berhenti ke apa? Ke cakap benda apa? Nak kena tahu. Dan cakap macam mana? Allah ada mulut juga ke boleh cakap? Tu kena faham tu. Kalau sekadar kata Allah tu berkata-kata tapi fahamnya salah, kafir juga.
Sesat juga, rosak juga. Jadi kena faham. Nak faham itu, kita pergi ke poin yang ketiga. Poin kedua tadi erti je. Erti kalam itu berkata-kata Allah Ta'ala. Kemudian poin yang ketiga ialah maknanya. Apa makna Allah itu berkata-kata? Berkata-kata macam mana? Maka Syekh kata, bermula maknanya iaitu satu sifat yang maujud, yang berdiri dengan zat yang mewajib bagi zat akan kaunuhu mutakalliman, yang ta'aluk ia dengan barang yang ta'aluk dengan dia oleh ilmu, iaitu sekalian yang wajib dan yang mustahil dan yang harus, akan sebagai ta'aluk dilalah. Baik, kita tengok satu-satu. Bermula kata Syekh, maknanya berkata-kata Allah Ta'ala itu iaitu satu sifat. Pertama sekali kita kena faham, kata-kata Allah ini, berkata-kata ini adalah sifat bagi Allah Ta'ala. Mana Allah berkata-kata. Mana jangan sekali-kali kita faham bahawa Allah tidak berkata-kata. Kerana faham kepada tak berkata-kata tu bermakna bisu. Dengan tak berkata-kata tu maknanya bisu. Jadi kalau kita kata Allah tidak berkata-kata, bermakna Allah itu bisu. Dan bisu adalah salah satu daripada sifat yang cacat. Jadi kalau Allah itu bisu, bermakna Allah cacat. Kalau Allah cacat ni maknanya lambangnya tidak sempurna. Jadi kalau Allah cacat, makna Allah tak sempurna. Kalau Allah tak sempurna, macam mana Allah boleh menjadi Tuhan? Macam mana Allah nak menjadikan makhluk yang sempurna sedangkan dirinya pun tidak sempurna? Maka tak boleh diterima akal. Akal kita tak boleh terima mengatakan bahawa Allah tak sempurna. Kenapa kita tak boleh terima? Sebab kita tengok alam ni sempurna. Tengok semua alam ni sempurna. Siangnya, malamnya, segala kelengkapan hidup kita rasa dengan sempurna. Dan takkan makhluk ni sempurna, tiba-tiba Tuhan yang mencipta makhluk tak sempurna. Pelik, akal tak boleh terima. Jadi bila kita tengok makhluk ni sempurna, ini bermakna Tuhan yang mencipta makhluk ni maha sempurna, lebih sempurna lagi. Dan kalau Allah tu maha sempurna, lebih sempurna, bermakna Allah takkan ada sebarang kecacatan. Bermakna Allah tidaklah buta, tidaklah pekak, tidaklah bisu. Bila kita kata Allah taklah bisu, bermakna Allah itu berkata-kata. Maka kita kata berkata-kata itulah dalam Arabnya kalam. Bermakna Allah bersifat dengan sifat kalam. Begitu cara dia. Boleh? Jadi iaitu satu sifat. Dan sifat berkata-kata ni, kalam ni, yang maujud, maknanya yang ada sungguh pada Allah Ta'ala. Berbeza dengan kita pun kita boleh kata kita ada kat sifat kalam. Betul tak? Kita boleh kat cakap-cakap ni, kata-kata ni. Tapi adakah berkata kita dengan berkatanya Allah tu sama? Berkatanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat yang maujud. Apa makna maujud? Makna maujud yang ada dan sungguh. Ada dan sungguh. Ada pun berkata-katanya kita boleh berkata-kata tak? Kita boleh berkata-kata ni ada tapi tidak sungguh. Berbeza dengan Allah Ta'ala. Fahamkan sekali lagi, berkata-kata Allah Ta'ala itu ada dan sungguh. Berkata-kata kita makhluk ada tapi tidak sungguh. Apa maksud dia? Kita tengok kita. Berkata-kata kita ni ada ni nak mana sekarang ni boleh nampak. Boleh nampak kita boleh bercakap ni, boleh berkata-kata ni. Tetapi tak sungguh. Maksud tak sungguh, asalnya tak ada, kemudian baru ada. Jadi asalnya kita pun tak boleh berkata-kata. Betul tak? Siapa sini keluar perut mak dia dah boleh cakap dah dengan mak dia? Tak ada seorang dah. Keluar perut mak, bahasa kita semua sama. Daripada Malaysia, Mongolia, Afghanistan, Amerika, semua bahasa sama. Apa bahasa dia? Wek gitu. Gia baby mana pun, baby kat India wek, baby Cina wek, baby Melayu wek tak? Bahasa tu wek. Tak ada makna apa pun. Tak ada makna dengan makna mak nak susu. Tak ada keluar perut mak dengan mak nak susu. Terkejut mak dia, campak terus anak dia. Tak ada. Sebab apa? Menunjukkan bahawa kita asalnya tak berkata-kata.
Kita tak boleh berkata-kata. Malah bukan setakat keluar perut mak, dalam perut mak lagi pun tak bisa cakap dah. Senyap gitu je. Tak berkata-kata kita. Kemudian yang boleh berkata-kata ni sebab Allah lah. Allah yang bagi kat kita boleh berkata-kata, boleh bercakap. Cakap pula orang faham. Tu semua adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita datang, macam itulah kita akan balik. Kita datang dengan tak berkata-kata, balik lagi pun tak berkata-kata. Bila balik nak mati lagi kan? Lagi koi dekat nak mati, mulut kita ni payah dah nak cakap. Tak boleh nak cakap dah. Nak cakap pun tak larat. Lah kali bukan cakap tak larat, diam terus. Tak cakap terus. Mana mati? Orang mati mana boleh bercakap? Senyap, tak kata apa. Hebat macam mana pun masa muda dia, masa muda bahagian pensyarah, bahagian juara pidato, pandai bercakap, mati senyap membisu. Sebab itulah asal kita, dan kita akan balik kepada asal kita. Macam telefon lah. Kita makhluk sama je ni. Kita dengan telefon lebih kurang lah. Sebelum telefon ni siap, dia boleh berfungsi tak? Tak boleh fungsi. Nak call orang tak boleh. Nak nak buat apa, nak on ke apa semua tak boleh. Sebab dia belum siap betul. Bila dah siap, barulah boleh fungsi semua. Boleh telefon, boleh itu, boleh ini, macam-macam. Tapi saat last sekali dia dah tak boleh pakai dah, rosak. Bila rosak, dia akan kembali macam mana asal dia dulu. Mana asal dia? Tak boleh fungsi. Samalah kita ni. Kita ni sebab tengah on lagi, tengah elok lah lagi. So bila dah off, habis dah, sama macam asal. Maksudnya asal mana asal? Asal tak fungsi, tak boleh buat apa, tak boleh nak kata apa. Sebab tu masa hidup jangan sombong, jangan jangan rasa jago, jangan rasa hang tak kenal aku siapa lah. Jangan cakap gitu kan. Satgi mati hang cakap lah macam tu, aku nak tengok. Boleh cakap? Tak boleh cakap. Jago silat tok guru mana sekalipun, orang cakap apa, kira ni ahli bina badan sekalipun, hebat tak ada mana dia. Masa dia mati, suruh dia angkat besi tu, boleh tengok? Boleh angkat? Tak boleh angkat, dah badan besar kan, angkat lah. Tak payah kata angkat besi. Hang dulu kan hebat sangat, masa mati angkat badan hang sendiri, masuk dalam kubur. Boleh? Tak boleh. Kenapa? Sebab dah tak berfungsi. Itulah hakikat diri kita. Bahawa kita ni asalnya lemah dan kembali lemah. Tak ada apa pun. Dan yang tengah-tengah tu yang nampak hebat, sebab Allah lah bagi hebat. Kalau Allah tak bagi hebat, tak jadi apa gak kita. Lepas tu yang rasa macam hebat tu kita punya, kenapa jadi begitu? Ada. Sebab tak kenal diri lah tu. Sebab tu orang tua kata apa, tak sedar diri. Tak sedar diri tu maksudnya tak kenal diri ya. Orang kalau kenal diri tak cakap gitu. Gitu. Bermula maknanya iaitu satu sifat, yakni sifat kalam ini yang maujud, yang ada dan sungguh. Adapun sifat Allah Ta'ala berkata-kata ni tak dimulai dengan tiada dan tak disudahi juga dengan tiada. Allah berkata-kata sejak azali dan bila-bila pun Allah sentiasa berkata-kata. Kita berkata-kata waktu sihat gini je. Sakit esok nak cakap pun payah. Tu kita lemah. Allah tak gitu. Yang berdiri dengan zat dan sifat ini berdiri atas zat Allah Ta'ala. Makna yang bersama dengan zat Allah, yang mewajib bagi zat akan kaunuhu mutakalliman. Ini maksudnya nanti kita akan mengaji pula satu lagi sifat, namanya sifat kaunuhu mutakalliman. Jadi kaunuhu mutakalliman ni dia melazimi dengan sifat kalam. Adanya sifat kalam, maka adalah kaunuhu mutakalliman. Kalau takdir lah, takdir kata tak ada kalam, maka tak adalah kaunuhu mutakalliman. Tapi mustahil. Kalam sentiasa ada pada Allah. Maka bila kalam sentiasa ada pada Allah, begitu jugalah sifat kaunuhu mutakalliman. Kemudian tapi apa dia kaunuhu mutakalliman, belum bicara ni lagi. Itu nanti dia akan ada di bab yang lain. Kemudian dia kata yang ta'aluk. Baik, semua sifat ma'ani ada ta'aluk kecuali satu saja sifat yang tak ada ta'aluk, iaitu sifat hayat. Sifat makni semua sekali ada 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. 7.
6 daripadanya semua ada ta'aluk, kecuali satu saja yang tak ada ta'aluk, iaitu sifat hayat. Apa makna ta'aluk? Ta'aluk ni mudah fahamnya lah, mudah fahamnya kerja bagi sifat. Sifat tu baru menatakan sifat je, tapi apa tugas dia, ataupun lebih kurangnya apa fungsi dia. Ada gitu. Contoh sifat yang kita tengah mengaji ni, iaitu sifat kalam, berkata-kata. Jadi kalam ni berkata-kata pada apa, benda apa, tu ta'aluk dia. Maka dia kata ta'aluk ia dengan barang yang ta'aluk dia dengan oleh ilmu. Maksud Syekh, ta'aluk sifat kalam sama dengan ta'aluk sifat ilmu. Kita tengok balik sifat ilmu, apa ta'aluk dia. Maka dia kata iaitu sekalian yang wajib dan yang mustahil dan yang harus. Maknanya berkata-katanya Allah Ta'ala itu, Allah berkata-kata pada barang yang wajib, pada barang yang mustahil dan pada barang yang harus. Apa maksud dia? Maksudnya Allah, barang yang wajib ni barang yang ada, yang wujud, barang yang ada yang kita boleh nampak. Ni yang kita jelas nampak ni. Jadi Allah berkata-kata pada semua barang yang nampak ni, barang yang ada ni. Apa yang ada Allah kata ada. Kemudian yang keduanya mustahil. Mustahil barang yang tak ada, yang memang tak wujud, bukan setakat kita tak nampak tapi memang tak ada. Kadang-kadang ada je benda yang kita tak nampak tapi wujud. Contoh macam roh. Tapi yang mustahil ni memang tak ada sungguh. Ni hanya rekaan saja, memang tak ada sungguh. Tak ada sungguh tu contohnya tak ada Tuhan selain Allah, memang tak ada sungguh. Sembahan patung apa semua ni itu semua bukan Tuhan, itu tak ada sungguh. Tak ada sungguh maknanya perkara yang mustahil. Allah berkata-kata atas perkara yang mustahil itu, Allah kata mustahil, Allah kata tak ada. Maka itu maksud dia, ta'aluk dia. Dan yang harus, harus ni boleh jadi ada, boleh jadi tak ada, yang kita tak pasti dan kita pun tak tahu. Mana barang yang mendatang, tak yang kata jauh, 1 jam lepas ni kita pun tak tahu apa nak jadi. Saat lepas ni pun kita tak tahu apa nak jadi. Esok apa nak jadi, akan datang apa nak jadi. Itu semua termasuk dalam perkara-perkara yang harus. Kiamat esok kita tak tahu apa nak jadi. Kita tekunlah mengaji gini, buat apa nama solat jemaah lah, apa semua semayang, tak tinggal apa bagai. Tapi kita yakin ke kita masuk syurga? Kita yakin ke kita tak akan masuk dalam neraka? Tak yakin. Sebab apa? Sebab dia perkara harus, perkara yang belum pasti. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Kita confident ke ibadat kita buat ni sah, diterima Allah? Tak kira daripada bahagian imam sampailah bahagian makmum, daripada bahagian tok guru sampailah bahagian anak murid. Tak ada siapa boleh bagi jaminan. Kalau para nabi, para rasul tak apalah, kita tak tahu. Walaupun kita gini dah boleh mengajar, jadi ustaz, jadi tok guru, confirm ke boleh masuk syurga? Tak confirm. Malah kata tok guru saya pada saya, dia kata silat-silat hari bulan kita yang mengajar agama ni sebelah kaki duduk dalam neraka dah. Sebelah kaki duduk dalam neraka. Sebab apa? Maksud dia kalau kita salah cakap, kita buat orang salah faham, kita buat menyebabkan hukum yang salah pada orang, akibatnya dibakar dalam api neraka. Maknanya berat sekali, bahaya. Padahal tu tarah ustaz dah tu, tarah tok guru. Jadi mufti, jadi pimpinan agama, tak melaksanakan hukum Allah, habis dan kena tanya. Tu Menteri Besar Kedah jawab, saya ni orang Islam, dia kata. Dia jawab bahasa sempoi je, bahasa orang kampung. Saya orang Islam, dia kata. Islam tak bagi nak main judi. Jadi saya ni sementara saya ada jawatan sebagai menteri, saya bertanggungjawab. Nanti kat hari akhirat Tuhan saya akan tanya saya, apa kamu buat? Kamu ada kuasa, apa kamu buat bila ada benda haram yang berlaku dalam negeri yang kamu jaga? Ni saya buatlah, dia kata. Walaupun lesen judi bukan di bawah kuasa kerajaan negeri, lesen judi bawah kerajaan pusat. Dah kerajaan pusat bagi lulus, kita di luar kuasa kita, kita tak mampu nak buat apa. Nasihat dah, cakap dah, tapi degil, pak kerah kepala. Kalau yang buat tu orang kafir tak pelik, tapi orang Islam.
Nampak? Dia lulus. Apa lulus? Mendatangkan ekonomi, untung banyak. Nah, jadi kita tak boleh nak buat. Apa kita boleh buat? Kita ada kuasa pada kerajaan negeri. Negeri itu milik kita, kuasa kita. Kuasa kerajaan negeri, lesen premis, lesen bangunan. Jadi kita sekat lesen premis. Lesen premis kita tak bagi. Hang dapat lesen judi, tapi hang tak ada lesen premis, hang nak judi kat mana? Pandai-pandai judi bawah pokok. Bangunan kami tak bagi. Kalau hang nak buat tempat judi, kami tak bagi buat bangunan situ. Tak bagi lesen premis. Itu sekurang-kurang sekatan yang kita mampu, yang kita boleh buat. Kurang-kurang kalau Allah tanya, apa kamu buat untuk sekat benda-benda maksiat gitu gini, haram-haram ni? Aku buat gitulah ya Allah. Sekat dengan lesen dia punya, lesen premis dia. Kurang-kurang dia tak bolehlah nak judi secara berleluasa dengan memiliki bangunan. Sekurang-kurang ada bahagian. Ni tak. Kali dia kata kalau nak sangat pergi Penang, dia kata. Marah orang Penang. Maksud dia situ, perlilah. Kan kamu ada negeri, tiap-tiap negeri kan. Kenapa negeri lain tak buat? Masuk kita gak Perak, kenapa tak buat? Nah, ada kuasa kan, buatlah. Nah, jawablah depan Allah Ta'ala. Masing-masing ada kan, kuasa dan sebagainya. Dia bukan payah sebenarnya kan. Bukan payah. Tinggal lagi kita nak buat ke tak nak buat, tu saja. Tapi bila kita nampak untung dunia, tu aja jadi masalahnya. Biar kita papa kedana dalam bab dunia ni, tapi jangan kita papa kedana dalam bab akhirat. Biar kita miskin lah, jadi macam Brunei, putus habis diplomatik dengan negara luar. Negara luar buat tak reti je Brunei, seolah-olah Brunei macam tak wujud atas peta dunia. Tapi tengok siapa bagi rezeki. Nak dunia bagi rezeki atau Allah bagi rezeki? Hidup siap kaya raya lagi rakyat Brunei, tak ada masalah. Kenapa? Yakin pada Allah. Kita takut nak laksanakan Islam, siap ada yang cakap lagi, kita takkan buat kerajaan Islam, kita buat kerajaan majmuk. Rasa takut sangat ke nak sebut Islam? Takut sangat nak sebut Islam? Takut sangat nak mengaku Islam? Dah kerajaan Islam jahat ke benda? Kalau kerajaan Islam tu jahat, berapa hang jadi Islam? Betul tak? Aduh. Nah, sampai satu tahap, satu hari nanti orang nak mengaku Islam pun takut. Oh, Allah teruk dah kalau begini. Teruk dah. Kan? Sampai malu dan rasa takut nak sebut kerajaan Islam. Takut sangat orang kafir tak sokong. Takut sangat orang kafir tak bersama. Kalau hang nak sangat duduk dengan kafir, nak sangat bersama-sama kafir, pergi merengkok dalam neraka. Baik dalam neraka, kafir belaka. Pergi duduk dalam tu. Kita bukan benci pada orang kafir serta-merta, tidak. Adapun kafir yang memusuhi Islam, baru kita lawan. Kafir tak memusuhi Islam, kita boleh hidup harmoni dengan mereka. Dalam urusan jual beli dunia, dalam urusan perniagaan dan sebagainya, tak ada masalah. Tetapi ingat, urusan agama, urusan kita. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Tak ada campuran, tak ada kena-mengena. Sebab tu zaman lah ni, orang dia bukan ukur ikut apa yang Allah kata, bukan ikut apa pandangan Allah, tapi ikut apa pandangan manusia. Ada dekat internet, ada satu orang perempuan ni, pagi-pagi dia start kereta, dia tumpangkan kawan dia yang beragama Hindu. Agama Hindu, perempuan lah juga, naik atas kereta, dia tolong hantar ke kuil. Tolong hantar ke kuil. Lepas tu netizen puji dia lah, baiknya, bagusnya dia ni, berkasih sayang. Lepas tu ada juga netizen yang tegur dia, tak boleh buat begini. Marah dia gini. Oh, dia marah balik. Apasal lah tak boleh? Saya tolong orang. Ni kata ni. Kalau kata bodoh, marah. Dalam urusan agama tidak ada tolong menolong. Dia nak pergi kuil, pandai dia lah pergi kuil. Itu urusan agama dia. Kalau kita tolong hantar dia pergi kerja, tak apa. Kerja tak ada kena-mengena dengan agama. Kerja bahagian dunia. Bukan Islam tu melarang tolong-menolong, tapi ada had dia, ada bahagian dia. Ada boleh, ada tak boleh. Bahagian urusan dunia boleh, bahagian urusan agama tak boleh. Dah tak mengaji, jahil, bodoh. Inilah zaman ni. Zaman orang tak mengaji agama. Habis macam mana nak tahu hukum hakam agama? Walaupun bahagian lain dia baik,
Ini zaman dia. Zamanlah orang yang jahat bukan semata-mata kaki maksiat. Orang yang jahat bukan semata-mata orang yang berzina, bukan semata-mata orang yang minum arak, berjudi dan sebagainya. Tapi orang yang jahat zaman hari ini ialah orang yang tak ikut hukum hakam agama, tak ikut Quran, tak ikut hadis. Walaupun arak dia tak pernah minum, zina dia tak pernah buat, judi dia tak pernah main, memang perkara maksiat yang lain dia tak buat, tapi bila dia tak ikut hukum hakam agama, dia sudah dikira derhaka kepada Allah. Kalau derhaka pada Allah, baik ke jahat? Nak tanya, derhaka pada Allah baik ke jahat? Jahat dah lah. Mana? Seorang anak, dia ni tak main judi, dia tak berzina, dia tak buat benda-benda maksiat, tak buat benda-benda salah. Dia baik, dia pergi kerja, balik kerja apa semua. Cuma satu saja dia tak buat. Apa dia? Dia tak mempedulikan mak bapak dia. Langsung telefon mak bapak pun tidak, tanya khabar pun tidak. Malah kalau dia balik kampung pun dia buat tak urusan je dengan mak bapak dia. Mak bapak dia hidup susah miskin, dia kaya raya, dia buat tak kisah, duit pun tak hulur. Lalu depan bapak dia langgar bahu gitu je. Walaupun dengan urusan dunia semua dia baik, dia tak buat maksiat, dia tolong kawan-kawan, dia tak pernah gaduh dengan kawan-kawan, dia baik dalam urusan dunia. Tapi dia derhaka dengan mak bapak dia, baik ke jahat anak ni? Jahat dah lah. Samalah dalam kes ni. Walaupun dalam urusan kamu yang lain kamu semua baik, tapi bila urusan dengan Tuhanmu kamu langgar, kamu adalah sejahat-jahat hamba di sisi Allah. Kenapa? Derhaka dengan Tuhan. Derhaka dengan Tuhan, habis rosak segala-galanya. Kalau dah haka benda lain boleh tahan lagi, mending dengan Tuhan paling besar sekali. Waktu perkara ni kena jaga. Sebab tu kita jangan ikut apa yang dipandang oleh makhluk, tapi ikutlah apa yang dipandang oleh Allah. Zaman kita ni zaman susah. Zaman susah. Kalau nak kira ikut apa yang dipandang Allah, kita akan dipandang hina oleh masyarakat, makhluk. Orang akan kata kita, alah, nak payah sangat, ikut sangat agama dia, ikut sangat Islam tu. Orang akan kata begitu. Payah. Tapi tak nak kita nak masuk syurga, kena berkorban, bersusah payah. Biar orang lain nak kata apa sekalipun, biar orang pulaukan kita pun tak apa, demi kita pertahankan agama kita. Ni zaman dia. Zaman orang tak peduli ikut agama dah. Orang zaman hari ni orang kata, tengok, orang kata, ustaz, dia bukan orang jahat, ustaz. Dia bukan pukul orang, dia cuma pakai seluar pendek je. Apa yang ustaz marah sangat? Nampak? Orang kata pakai seluar pendek ni tak jahat. Tak ada apa. Kalau tak jahat, kenapa Allah ancam orang yang buka aurat ni masuk neraka? Ahli neraka ni jahat belaka semua. Tak ada pun ahli neraka ada yang baik. Tak ada. Semua jahat. Tiba-tiba kata dah, dia kasut pendek tak jahat. Sebab apa? Sebab yang dipaham makna jahat tu bila curi rompak aja. Lawan hukum Allah tak jahat. Inilah yang berlaku. Tak ikut perintah Allah tak jahat, tak semayang tak jahat. Dia budak baik lah, ustaz. Dia cuma tak semayang je. Tak semayang tu jahat lah tu. Ni kita kena ubah. Pandangan dan pemikiran kita bukan ikut pandangan pemikiran makhluk, pemikiran manusia. Kita ikut pandangan dan pemikiran Tuhan. Sebab bumi ni milik Tuhan, maka kena ikut peraturan Tuhan. Allah kata benda tu salah-salah, walaupun pada pandangan kita tak salah. Sebab bukan kita punya semua ni, Allah punya. Ikut Tuhan punya lah, dia gitu. Maka sifat kalam ni takluknya pada barang yang wajib, yang mustahil dan juga yang harus, yang kita tak tahu apa yang akan jadi, apa yang akan datang. Akan sebagai namanya takluk dilalah. Apa makna dilalah? Dilalah ni maksudnya menunjukkan. Jadi di sinilah memberi erti bahawa kalam Allah bukanlah berkata-kata Allah tu bukan macam kita ni bercakap keluar suara apa semua. Lepas tu kalau kita baca dalam kitab Matan Umul Barahin, bahagian sifat kalam, Imam Sanusi kata apa? Kalam ini laisa biharfin wala sautin. Kalam Allah Ta'ala itu laisa biharfin, maknanya tidak dengan huruf. Kata-kata Allah ni tidak ada huruf. Kerana apa? Kerana huruf tu ciptaan makhluk. ABC siapa yang reka? Makhluk awak kan. Alif bata semua makhluk. Jadi huruf-huruf tu makhluk. Allah tak berhajat pada huruf.
Kalau Allah berhajat pada huruf, nak kena mengaji pula huruf tu. Tak. Kan? Malah Allah lah yang cipta segala-galanya. Jadi perkataan Allah tidak berhajat kepada huruf. Laisa biharfin, tidak berhuruf. Kemudian kata Imam Sanusi lagi, wala sautin. Maknanya kalam Allah Ta'ala itu tidak sautin. Sautin apa maknanya? Sautin artinya bersuara ataupun berbunyi. Maknanya kalam Allah tidak mempunyai suara ataupun bunyi. Kerana suara dan bunyi itu kalam makhluk. Makhluk cakap ada keluar suara, pa-pom, pa-pom. Allah tidak begitu. Kerana nak menafikan bahawa Allah sama dengan makhluk. Allah tak sama dengan makhluk. Maka kerana berhuruf dan bersuara itu adalah sifat makhluk. Adapun Allah laisa biharfin wala sautin, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Baik. Kemudian berlaku pertembungan sedikit. Orang tanya, okey, sekarang kita faham bahawa kalam Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara. Jadi, bagaimana dengan Al-Quran? Sedangkan Al-Quran itu berhuruf. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi, ada hurufnya. Dan bila dibaca ada suaranya pula. Maknanya ada suara pada kalam tu, pada ayat Al-Quran tu. Jadi adakah Al-Quran ini bukan kalam Allah? Sebab tadi dah disebut kalam Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara. Berlaku pertembungan. Ulama syarah bahas. Nah, ulama kata Al-Quran kalam Allah. Kerana Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran tu kalamullah. Sebab itulah Al-Quran, bila kita kata Al-Quran ni kalamullah, kita tak boleh setarakan Quran dengan mana-mana buku atau mana-mana kitab. Sehingga kan disusun oleh ulama dalam kitab adab dengan Al-Quran, dalam kitab fiqah, susunan tentang apa-apa perkara yang dilarang yang kita buat pada Quran. Antaranya Quran tak boleh ditindih. Tolong cek, kadang-kadang di setengah masjid, kadang saya tak perasan Quran tu ditindih dengan buku-buku lain. Tak boleh. Quran tindih Quran, sama-sama dia Quran tak apa. Tapi Quran ditindih dengan buku lain, walaupun kitab agama, hukumnya haram. Siapa yang buat berdosa hukumnya. Jadi kalau kita nampak, kita kena betulkan balik. Dan tak boleh, walaupun tak tindih, Quran tu kita ditegak begini kan. Lepas tu katalah Quran tu sengit gini, lepas tu ada buku lain sengit menimpa Quran. Jadi Quran tu menanggung buku lain, itu pun tak boleh juga. Sebab apa? Sebab Quran bukan buku. Quran kalam Allah. Kena jaga hormat dia tinggi. Dia bukan. Sebab tu kata Tuan Guru Haji Saleh, Pondok Sik Kedah dulu, dia kata siapa yang kata Quran tu makhluk, pijak Quran depan aku nak tengok dia. Nak tengok kena terajang tak kena terajang dia kata. Sebab kalau buku lain semua kita boleh pijak. Sebab tarah buku je. Tapi Quran tak boleh. Kerana Quran tu mulia. Kerana Quran itu kalamullah. Malah tak ada uduk tak boleh pegang. Tak payah kata nak pegang ayat dia. Kulit Quran tu tak boleh pegang. Tali Quran tak boleh pegang. Lidi dia tak boleh pegang. Semua tak boleh pegang tanpa uduk. Kerana apa saja yang bersambung dengan Quran adalah Quran. Maka kena jaga adab dia. Tak boleh buat lebih kurang. Ayat-ayat Quran kadang kita tulis dekat papan-papan ke mana, ada corak-corakan, ada tulis nama Allah, nama Muhammad, tak ada wuduk, tak boleh pegang pada tulisan tersebut. Kerana tulisan tu dikira tulisan adalah sebahagian daripada tulisan Al-Quran. Kena jaga semua tu kan. Takut nanti hidup jadi tak berkat kerana tak menjaga kalam Allah. Ini kalam Allah. Kalau zaman dulu ada satu ajaran yang sesat, namanya ajaran Mu'tazilah. Ajaran Mu'tazilah. Jadi ajaran Mu'tazilah ni berpegang bahawa Al-Quran itu makhluk. Ajaran Mu'tazilah ni sesat. Dia pegang bahawa Quran tu makhluk. Kemudian ditangkapnya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kerana pegangan Imam Ahmad bahawa Quran bukan makhluk. Mereka tangkap dia dalam keadaan dia sedang berpuasa. Kemudian diseksa dia dengan seksaan yang kejam, supaya suruh dia mengaku bahawa Quran tu makhluk. Dia tetap berkeras. Dia kata, walaupun kamu pisahkan kepalaku dan badanku, sekali-kali tidak akan aku katakan Quran itu makhluk. Kerana Quran itu kalamullah. Akhirnya disebat beratus-ratus kali dalam keadaan dia berpuasa. Malah riwayat kata dia langsung tak membuka puasanya dalam keadaan dia diseksa.
Habis dia tu, dia keluar dari penjara dia. Bila kerajaan Mu'tazilah ni dah dijatuhkan, digulingkan, naik kerajaan yang baru, kemudian dibebaskan akan Imam Ahmad. Kemudian anak-anak murid dia ambil jubah Imam Ahmad yang sudah koyak-koyak dik kerana kena sebak tu, mereka rebus, mereka rendam dalam air, buat minum air itu kerana nak ambil barakah, berkat sabarnya Imam Ahmad dalam mempertahankan agama Allah. Tu dahsyat zaman dulu. Kalau kita ni berjuang dah kena teruk sikit, kita dah rasa nak down, kita dah rasa macam-macam. Perjuangan ulama dulu lebih dahsyat lagi. Teruk mereka kena, kan? Sebab apa? Sebab nak mempertahankan agama Allah. Tu. Jadi ingat sekali-kali, Al-Quran bukanlah buku biasa, bukanlah makhluk, tapi Al-Quran ialah kalam Allah. Kena jaga dia elok-elok. Letak di tempat yang tinggi, letak di tempat yang mulia. Jangan buat lebih kurang dengan Quran. Sehingga kan ada guru tahfiz daripada luar negara, dia marah betul kalau dia tengok anak murid dia ni pegang Quran dengan sebelah tangan. Dia boleh kan nak pergi ngaji, nak pergi masuk kelas, budak-budak ni pegang Quran, jalan melenggang pegang sebelah tangan gini. Dia tegur, dia kata, "Hei, Quran tu," dia kata, "pegang elok-elok." Maknanya nak jaga adab, supaya pegang bertatah dengan dua tangan, kerana kita nak merasakan Quran tu agung, mulia. Jadi kita pegang dia seolah-olah macam kita pegang benda yang mahal sangat. Memang Quran memang mahal pun, bukan mahal dari sudut harganya, mahal dari sudut nilai sebenar dia, kan? Kerana dia adalah kalam Allah. Maka kena jaga perkara-perkara tersebut. Baik. Jadi apa macam mana sekarang Quran ni? Sekarang kata Quran tu kalam Allah, tapi tadi ustaz kata kalam ni tak berhuruf dan tak bersuara. Macam mana nak masukkan dia ni? Maka ulama hurai, ulama pecahkan bahawa kalam tu terbahagi dua. Kalam Allah ni terbahagi pada dua. Satu disebut sebagai kalam nafsi, satu lagi disebut sebagai kalam lafzi. Dia tak ada dalam kitab Indra Tusbian ni, tapi dia ada dalam kitab Tauhid yang tebal-tebal sikit, yang lebih dalam huraian dia. Kalam ni terbahagi dua, iaitu kalam nafsi, satu lagi kalam lafzi. Ulama membahagikan dua. Apa tu kalam nafsi? Kalam nafsi itulah kalam yang disebut oleh Imam Sanusi, iaitu laisa biharfin wala sautin. Makna kalam yang ada pada diri Allah sungguh-sungguh, pada diri Allah, dekat Allah betul-betul. Pada Allah Ta'ala tu, kalam Allah tu tidak huruf dan tidak bersuara. Laisa biharfin wala sautin. Itu yang seperti mana yang disebut oleh Imam Sanusi. Itu namanya kalam nafsi. Kalam nafsi. Kemudian bila Allah nak turunkan Quran, Allah perintahkan dua makhluk. Namanya satu Lauh Mahfuz, satu lagi qalam. Dua makhluk. Lauh Mahfuz ni, lauh tu makna papan, mahfuz tu makna yang terpelihara. Macam mana papan tu wallahu alam lah, kita tak tahu, tapi terjemah gitulah lebih kurang. Tapi hakikat sebenar rupa dia Allah sajalah yang tahu. Kedua-dua ada pun qalam. Qalam tu bukan qalam air. Qalam tu makna pena, pen. Pen macam mana wallahu alam, bukan macam pen dekat dunia ni. Pen dunia ni pakai dakwat apa semua ni pen yang Allah cipta. Macam mana wallahu alam. Dua makhluk ni pula duduknya tu di atas dekat Sidratul Muntaha, Hadratul Qudsi. Dekat situ. Dia duduk situ. Jadi bila Allah nak turunkan Quran, Allah nyatakan pada qalam dengan lauh ni, qalam ni akan bergesek di atas lauh, menulis apa yang dikatakan Allah. Tulisan itulah seperti mana Quran yang ada pada kita hari ni. Itu yang tertulis. Bila dah siap 30 juzuk, 6,236 ayat, maka ayat tu semua akan diturunkan, kerana kedudukannya berada di langit yang ketujuh, namanya Baitul Ma'mur, ke atas sekali. Kemudian diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ni di langit pertama diturunkan. Turunnya Quran itu dipanggil nuzul Quran, yang kita duk sambut dalam bulan Ramadan tu, 17 Ramadan tu. Kita duk kata nuzul Quran, nuzul Quran tu. Nuzul tu ambil dari perkataan nazala. Nazala artinya turun. Apa turun? Quran diturunkan daripada langit yang ketujuh, Baitul Ma'mur, diturunkan atas perintah Allah, dibawa oleh malaikat, diturunkan ke langit yang pertama di Baitul Izzah nama dia. Kemudian start daripada Baitul Izzah itulah Allah perintahkan malaikat Jibril alaihissalam pergi ambil wahyu di langit yang pertama ni mengikut arahan Allah. Allah kata ambil ayat sekian-sekian ni. Quran yang ada pada hari ni
Wahyu turun bukan ikut urutan yang itu, ikut urutan ikut Allah tetap. Jadi yang urutan hari ini yang telah disusun. Asalnya ikut Allah kata ambil Al-Maidah ayat 4 ke, bawa turun, malaikat Jibril pergi ambil wahyu tu, bawa turun pergi ke Nabi. Sampai kat Nabi pula bermacam-macam cara. Ada yang malaikat Jibril baca, Nabi ikut. Ada juga wahyu yang datang dalam bentuk bunyi suara, kata Nabi. Solati macam mana ayatnya dalam hadis tu, Nabi kata wahyu bila turun bunyi dia macam bunyi loceng yang terlampau kuat, kata Nabi. Bunyi ni tajam macam mana tak tahu, kata Nabi. Macam itulah, sehingga kadang Nabi tertunduk terlampau tajamnya bunyi dia tu. Itu wahyu. Tapi bila Nabi cerita kepada sahabat, Nabi faham ayatnya macam mana. Tapi bunyinya macam tu. Yang Nabi katalah, wallahu alam lah. Sebab Nabi yang dengar, kita tak dengar. Kemudian pula ada kadang-kadang dia datang tu dalam keadaan berat. Sehingga kan masa Nabi duduk dengan sahabat-sahabat, Nabi duduk dengan sahabat-sahabat rapat-rapat, dekat-dekat, sampaikan peha bertindih peha. Jadi kebetulan peha Nabi bertindih di atas seorang sahabat Nabi. Tiba-tiba wahyu turun. Masa wahyu turun tu beratnya Nabi tanggung, tekanan kaki Nabi tekan kaki sahabat ni. Sehingga sahabat ni kata apa? Aku terasa sakit seolah-olah macam tulangku dipecah-pecahkan. Kerana beratnya. Sahabat terasa sakit sebab kaki Nabi tindihnya. Itu pun dia rasa sakit, dia kata macam tulang dia dipecahkan. Nabi sendiri terima, rasa macam mana agaknya? Berat sungguh. Sehingga kan ada satu ketika Nabi duduk di atas unta, tengah berjalan, tiba-tiba wahyu turun. Rebah unta jatuh atas tanah kerana terlampau berat wahyu itu diturunkan. Kenapa? Kerana perintah Allah itu berat, hukumnya berat. Kalau turunnya saja sudah berat, nak laksananya lagi berat. Macam ni ya. Berapa tahun dah kita merdeka? Boleh dah buat hudud? Tak boleh tak? Boleh dah buat kisas? Tak boleh tak? Boleh nak laksana hukum Allah? Boleh tak? Payah. Nak sekat arak boleh? Payah. Ni kes judi ni mereka nak bawa sampai naik ke mahkamah. Nampak? Negara-negara majoriti umat Islam, kita nak laksana agama kita Islam, mereka bawa sampai ke mahkamah. Mereka berani cabar agama kita. Melampau tak melampau hari ni. Nampak ni? Sebab itulah wahyu bila turun kat Nabi berat wahyu tu. Kenapa? Nak melaksanakannya lagi bertambah berat. Macam hari ni. Jadi sebab tu bila benda berat, kalau dipikul seorang, larat nak angkat. Kereta tu berat, kereta tu angkat seorang, tengok boleh angkat? Tak boleh. Tapi kalau ramai, barulah yang berat jadi ringan. Kereta ada kereta tu entah salah parking macam mana. Selalu orang perempuan salah parking ni. Jatuh tayar masuk dalam longkang. Sudah nak tarik keluar tak boleh dah. Seorang-seorang angkat boleh tak? Tak boleh. Kita panggil ramai-ramai. Kat berapa? Kat 15 orang, 20 orang. Jom ramai-ramai. Kira 1, 2, 3 angkat. Boleh terangkat tak? Terangkat, insya-Allah. Kenapa? Kerana bila ramai-ramai, yang berat jadi ringan. Sebab tu kita kena duduk dalam jemaah. Jemaah yang nak menegakkan Islam. Kerana nak menegakkan Islam itu berat. Tapi bila kita duduk ramai-ramai nak tolong tegakkan Islam, sekurang-kurang yang berat menjadi ringan. Tu kita kena support. Siapa-siapa pun, tak kira siapalah dia parti mana ke, kalau dia nak tegakkan Islam, kita sokong dia. Menteri Besar Kedah buat begini, nak sekat judi, kita support dia, sokong dia, bagi solidariti. Tulis dalam Facebook ke mana ke, setakat mana kita mampu untuk bantu dia, sokong dia, kita sokong dia. Kita betulkan balik pahaman orang yang tak faham. Kita kata judi ni haram. Senang ya. Tengok apa Menteri Agama kita, Ustaz Derih jawab. Wartawan tanya dia pasal judi, pasal arak. Dia jawab senangnya, dia kata, kalau suami you kaki judi, you suka tak? Dia kata. Tu je simpelnya. Mana ada orang, tak kira walau dia bukan Islam, dia kafir sekalipun, dia takkan suka benda-benda begini. Sebab inilah fitrah manusia. Mana ada manusia suka pada benda jahat? Tak? Ada suka kalau suami dia kaki judi, dia pun tak suka. Kalau suami dia kaki mabuk, dia pun tak suka. Yang marah sangat bila judi nak kena sekat ni, iaitu toke-toke judi. Apa toke judi? Dia tipu orang, dia kencing orang. Dia kata boleh dapat keuntungan gini-gini, padahal dia kaut dah berapa banyak duit orang. Dia membohong.
kita kena bohong dengan dia. Lepas tu Islam tu agama yang adil. Islam tak benarkan suatu perkara yang boleh menyebabkan orang lain susah, orang lain senang. Islam tak bagi. Sebab tu judi ni menyebabkan orang lain susah, yang dia je senang. Tokek judi je senang. Sebab tu Islam sekat. Sebab tu Islam mengatakan haram. Tapi kalau perniagaan ataupun apa-apa urusan yang menyebabkan dua-dua boleh untung, Islam tak larang kita berniaga. Kita dapat duit, barang kita orang tu dapat boleh guna barang. Halal lah, sebab dua-dua untung. Ini salah satu rugi, salah satu untung. Sebab tu Islam tak bagi. Sebab itulah antara hikmah kenapa diharamkan judi. Ini ada pula yang sokong judi. Ni sudah mengarut. Kamu ni agama apa? Lepas tu kita kena faham. Jadi perintah Allah Ta'ala itu dalam bentuk dilalah. Dilalah ni macam tadilah kita sebut, kalam tu turun di langit yang pertama dalam bentuk ada huruf dan ada suara, macam Quran yang kita tengok hari ni. Tengok hari ni sampai kat kita, Nabi dapat daripada malaikat Jibril, Nabi ajar pada para sahabat, sahabat ajar pada ulama-ulama ajar pada kita, sampailah ke hari ni kita dapat baca Quran. Dan bukan setakat boleh baca, ada pula ulama yang mentafsirkan Quran sehingga kita faham ayat-ayat Quran tersebut. Lepas tu ada pula orang datang mengajar, buat kuliah-kuliah, menjelaskan lagi apa makna ayat ni, tafsirannya macam mana kita nak faham. Kita pun belajar dan akhirnya kita faham apa yang Allah hantarkan pada kita, apa yang Allah katakan pada kita dalam bentuk ayat Quran tadi. Jadi maknanya sini, Quran itu kalam Allah, tapi kalam itu dipanggil kalam lafzi, kalam yang berlafaz. Kalam yang tak ada huruf, tak ada suara tadi tu kalam nafsi nama dia. Kalam yang ada huruf, ada suara ni, yang ada perkataan ni macam Quran tu, itu namanya kalam lafzi. Kedua-duanya adalah kalam Allah belaka. Jadi begitu. Maka tak ada berlakulah pertembungan yang bercanggah. Sebenarnya sama, cuma perlukan dengan kefahaman. Maka yang dimaksudkan dengan takluk dilalah, dilalah itu artinya menunjukkan. Jadi sebenarnya ayat Quran ni, walaupun kita baca, tetapi ayat Quran itu sebenarnya dilalah. Kalam Allah itu dilalah. Apa maksud dilalah? Menunjukkan. Menunjukkan apa nak kena buat, macam mana nak buat. Dalam Quran dah jelas semua dah. Panduan kita lengkap. Kita nak buat macam mana dalam kehidupan kita ni, urusan, segala urusan kita semua ditunjukkan di dalam Al-Quran. Tak cukup dengan Quran, Allah hantar pula seorang Nabi, seorang Rasul namanya Muhammad bin Abdullah. Datang Nabi ni menjelas, tunjukkan secara praktikal pula, secara perbuatannya apa yang diperintahkan oleh Quran. Maka Nabi tunjuk, Nabi cara tidur dalam Islam, cara makan dalam Islam, cara berjalan dalam Islam, cara berurusan dalam Islam, cara mentakbir dalam Islam, semua ada. Apa lagi alasan kita yang kita kata kita tak tahu nak buat macam mana sebab tak ada petunjuk? Ada petunjuk secara teori dalam Quran, petunjuk secara praktikal mengikut sirah kenabian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa alasan kamu yang pergi ikut cara kafir itu kenapa? Sedangkan cara Islam semua jelas ditunjuk. Kenapa kamu boleh ikut lagi cara kafir? Sebab tu Nabi kata, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, datang daripada kaum tersebut. Kamu ikut Yahudi, Yahudi lah kamu. Kamu ikut Nasrani, Nasrani lah kamu. Tapi kalau kamu ikut Rasulullah yang membawa Islam, Islamlah kamu. Jadi kita ada petunjuk, kita ada Quran, ada hadisnya, ada nabinya. Tak cukup dengan tu, Allah hantar pula sebilangan ulama yang ramai kepada kita untuk memahamkan lagi kita tentang Quran dan hadis. Innal ulama awarasatul anbiya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Maksud waris tu menyambung kerja-kerja kenabian walaupun nabi sudah tidak ada. Tinggal lagi kita nak ikut je. Dah kerah kepala degil, tak nak ikut, ulama tegur dah, judi haram, arak haram dah. Sebab apa? Sebab dia tengok kafir buat menguntungkan. Judi dapat untung banyak, arak dapat untung banyak, cukainya tinggi, banyak dapat hasil ekonomi, buat. Akhirnya dia buat juga sebab nak kaya punya pasal. Tapi tengok tak kaya-kaya pun, yang kaya depa je, yang kita macam ni kan. Hidup kita susah agak melarat, cukai berlambak-lambak. Kenapa? Cukai jalan, cukai pintu, macam-macam cukai saja. Lahir tu saja dah cukai dah. Kan?
minyak mahal, kos sara hidup tinggi dan sebagainya, macam-macam. Dah apa dia? Apa masalah? Sebab itulah Allah kata kamu hidup susah atas sebab tangan kamu sendiri yang merosakkannya. Bukan Allah, kita sendiri. Sebab apa? Tamak akan dunia. Sebab apa? Ikut kafir. Jadi itu makna kalam, dan lawannya bagi berkata-katanya Allah Ta'ala itu al-bukmu. Apa makna al-bukmu? Yakni bisu, tak boleh berkata-kata, mustahil. Artinya kelu, iaitu mustahil. Mustahil Allah itu bisu. Kalau Allah itu bisu, cacatlah Allah, tak sempurna. Maka mustahil kita rad, kita tolak, kita tak percaya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, kemudian dibawa pula poin yang kelima, iaitu dalil. Dalil ni maknanya bukti. Bukti bahawa Allah Ta'ala itu berkata-kata. Allah sebut dalam Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya telah berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan beberapa perkataan. Nabi Musa berkata-kata dengan Allah di sebuah bukit. Nama bukit tu Bukit Tursina. Nabi diperintahkan Allah, Nabi Musa tinggalkan sekejap kaum dia. Nabi Musa pergi panjat atas bukit tu, Bukit Tursina tu. Nabi Musa nak cakap dengan Allah. Wahai Allah, di mana engkau wahai Tuhan? Kemudian Allah menyingkapkan sedikit nurnya, disebut begitulah, disingkapkan nur. Macam mana? Wallahu alam. Pecah gunung kat depan Nabi Musa waktu tu. Bukit tu pecah. Bila pecah, Allah berkata-kata dengan Nabi Musa dengan beberapa perkataan. Wallahu alam apa yang dikatakan, sehinggakan Nabi Musa merasa merdu semerdu-merdunya. Macam mana? Wallahu alam. Kemudian bila Nabi Musa turun daripada Bukit Tursina, mula-mula Nabi Musa bila dia nampak nur tu, dia pengsan kerana tak mampu nak melihatnya, kerana terlampau mengagungkan, pingsan. Sehinggalah Allah sebut wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa pun terjaga semula. Bila Nabi Musa terjaga, dia turun daripada bukit tu, dikatakan dalam riwayat Nabi Musa tutup telinga dia, kedua-dua telinga dia tutup. Bila dikatakan, kenapa engkau tutup wahai Musa? Kerana aku tak nak lagi dengar suara-suara makhluk. Kerana apa pun makhluk suaranya jelek, kerana aku telah mendengar suaranya Tuhan. Macam mana? Wallahu a'lam. Hari ini kalau takdirlah kita dapat mendengar kata-kata Allah, suara penyanyi paling sedap dalam dunia pun kita akan kata suara dia macam kambing aja. Tak sedap dah. Sebab apa? Sebab kita nampak yang lebih sedap. Macam ni lah kita bak makan kan, kita pergi satu kedai restoran tom yam, kita kata kedai tu sedap sekali. Sebab apa? Sebab tak jumpa kedai lagi sedap, kita kata kedai dia sedap. Sedapnya. Tiba-tiba kawan kita mai datang bawa makan di Manjung, kata contoh. Jumpa kedai kat Manjung tu, yang ni sedap dia, lagi sedap daripada yang kita makan kat sini. Kita akan kata apa? Aku tak nak makan dah kedai yang ini, tak sedap dah. Sebab apa dia kata tak sedap? Dulu kan main puji kata sedap, sebab dijumpa yang lagi sedap. Begitulah. Hari ini kita rasa dunia ni sedap, sebab kita tak nampak lagi akhirat yang lagi sedap. Bagi orang yang dah nampak akhirat tu sedap, dia tak nampak dunia ni sedap. Boleh faham? Jadi kalau rasa dunia ni tak sedap, bolehlah banyak sikit dalam tabung tu. Ada mak kan? Dan duit bukan sedap sangat duit ni. Di hari akhirat tu nanti Allah nak bagi ganjaran syurga, mahligai syurga. Yang tu lebih sedap lagi. Rumah kita biasa je, ni mahligai Allah nak bagi. Kan? Insya-Allah. Jadi cukuplah sekadar tu dulu pemahaman kita tentang sifat yang ke-13, iaitulah sifat kalam. Kemudian nanti jika diizinkan Allah, kita akan sambung sifat yang ke-14 sehinggalah sifat yang ke-20. Jadi alhamdulillah kita dah menghabiskan sifat 1 sampai 13 seperti mana yang tertakluk, yang telah disusun oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Kira-kiranya malam ni kita dah sahlah jadi kumpulan Asy'ariyah. Bermakna kerana kita telah mengaji apa yang telah disusun oleh Imam Asy'ari itu daripada sifat yang pertama sampai 13. Maka untuk melekapkan lagi, kita akan mengaji pula lagi 7 sifat yang disusun pula oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi.
Imam Abu Mansur dia tambah pula. Imam Abu Hasan buat sampai 13 je. Dia kata 13 ni tak cukup, dia tambah lagi 7. Lagi 7 itulah yang akhirnya lengkap sampai ke hari ini, yang disebut sebagai Isyru Nasifah, yakni sifat 20 yang dipegang oleh akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Yakni sifat 20. InsyaAllah akan datang kita akan sambung pula lah dengan izin Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga apa yang disampaikan ni sedikit sebanyak memberi manfaat kepada kita bersama dan kefahaman kita tentang agama kita, khususnya dalam ilmu akidah kita, insya-Allah. Moga-moga Allah selamatkan akidah kita daripada akidah yang songsang, yang sesat, malah yang membawa kepada kekafiran pada diri kita. Moga-moga Allah selamatkan diri kita dan selamatkan juga ahli keluarga kita di zaman-zaman fitnah ini, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.